warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Timbalan Pengerusi, Setiausaha Surau, Bendahari Surau, yang berusaha seluruh barisan ahli jawatan kuasa surau, yang saya muliakan dan saya kasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah serta yang saya raikan, ayah-ayah, abang-abang, tuan-tuan haji, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah kita pada pagi ini sama-sama dapat mengerjakan, dapat menunaikan salat fardu subuh berjamaah. Alhamdulillah, suatu rezeki yang sangat besar ya bagi hamba-hamba Allah yang terpilih, ya bagi mengimarahkan rumah-rumah Allah, rezeki, alhamdulillah, bukan suatu perkara yang senang untuk kita tunaikan solat fardu subuh berjamaah, kerana sangat-sangat dituntut, dua solat ini pastikan kita berjemaah, yang pertamanya solat subuh dan yang keduanya solat isyak. Jadi alhamdulillah, bagi kita yang berjaya hadir ke rumah Allah pada pagi ini, berkorban tidur, mengorbankan airconnya, mengorbankan bantalnya, semata-mata untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dipertemukan sekali lagi dalam tahun baru Masihi 2024. Alhamdulillah, umur kita masih lagi dipanjangkan oleh Allah. Kita masih lagi diberikan kesihatan oleh Allah. Moga-moga umur yang panjang ini, kesihatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan, sampailah kita dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun ini insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan pengurusan harta orang Islam.
Ya, pada pagi ini ya kita nak saya nak kongsikan dengan ayah-ayah, abang-abang berkenaan dengan ya konsep pembahagian, ya, konsep pembahagian faraid ini, ya. Baik, hukum faraid sebenarnya lebih menekankan kepada konsep tanggungjawab dalam kalangan waris-waris si mati. Ya, siapakah yang akan menggantikan si mati menanggung nafkah orang yang di bawah tanggungan si mati semasa hayatnya? Ya, orang yang dipertanggungjawabkan menggantikan si mati akan mendapat bahagian yang lebih banyak. Namun hak waris lain yang mempunyai ikatan kekeluargaan seperti anak lelaki dan anak perempuan tidak dilupakan. Ya, bila ya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hukum syariat faraid ini? Ya, salah satunya ulama sebutkan di sini bahawa ya untuk menanggung nafkah orang yang hidup. Ya, ya waris-waris si mati ni dia nak menanggung nafkah orang-orang yang hidup. Ya, termasuklah isteri si kalau kematian suami, ya macam mana dengan nafkah isteri tu? Siapa yang nak menyambung menanggungnya? Siapa yang nak ambil alih tanggungjawab si mati ni? Ya. Ya, sebab itulah adanya konsep pembahagian faraid ini. Ya, Allah Taala suruh ya harta si mati itu dipecahkan, bagi pada ahli waris. Ya, kena bagi pada ahli waris. Ya, tak boleh dibekukan, tak boleh disimpan, tak boleh dibiarkan, tak boleh tak diuruskan. Kerana perkara-perkara ini semua boleh membawa kepada kezaliman. Zalim, zalim pada siapa? Zalim pada waris. Kan? Zalim pada siapa? Zalim pada anak yatim. Ya, zalim pada siapa? Zalim pada ibu tunggal dan seumpamanya. Ya, dan tak boleh tak diuruskan. Kena ada dalam ahli waris yang ambil tanggungjawab untuk menguruskan harta pusaka. Mesti kena ada. Ya. Ya, saya ustaz, saya tak ambil pot apa-apa dalam harta ni. Yang saya tahu masjid, surau, rumah. Masjid ataupun surau, rumah. Saya berzikir je dalam masjid ustaz. Saya tak ambil tahu hal-hal dunia ni, lantak dia orang ah. Yang ini bukannya ahli ibadah. Yang ni tak apa cerdik. Tak maaf cakap lah. Ya. Ya, berzikir sana, berzikir sini. Ya, harta pusaka bapak dia macam tu je. Ya, dia pun tak boleh diharap. Ya, rupanya dia pemalas. Bagi alasan dengan berzikir dan sebagainya. Tak nak urus tanah itu. Biarkan je lah ustaz tanah tu. Biarkan je lah. Lalang-lalang lah. Kan apa kontraktor MPK datang mesin okey tu. Kan tak diuruskan, nama tak tukar-tukar. Ni masalah. Ya, itu saya kata zalim. Ya, mesti kena ada orang yang kena ambil alih pengurusan tersebut. Tak boleh dibiarkan. Tak boleh kata saya tak tahu ustaz, jadi saya tak uruskan lah. Tak tahu kena ambil tahu. Malaslah ustaz, banyak kos kena keluar. Banyak kos kena keluar, claim balik pada harta pusaka tu. Tak ada masalah. Banyak modal nak keluar ni ustaz. Nanti dah dapat harta pusaka tu, duit dah dapat, ambil lah balik bahagian kamu yang kamu guna duit kamu tu. Dalam harta pusaka si mati. Boleh? Boleh? Tapi ambil setakat mana yang kita dah keluar modal je lah. Jangan dah keluar modal 5,000 ambil sampai 10,000. Yang 5,000 lagi tu haram lah. Ganti balik je. Ya, disebabkan kita pakai duit kita dulu. Berapa banyak yang kita pakai? 5,000. Nanti duit dah dapat daripada KWSP, ambil je 5,000. Bagi tahu je ahli waris yang lain. Ini Along ambil balik 5,000 ya. Kenapa? Hari tu urusan mahkamah, duit Along. Jadi Along ambil balik, ganti balik duit Along. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sama juga dengan upah peguam. Ada setengah orang nak uruskan, tak mampu saya tak mampu nak hire lawyer. Tak apa. Boleh pakai duit pusaka si mati tu bayar upah peguam. Tapi peguam nak sekarang ustaz, pakai duit kita dulu. Nanti dah dapat pusaka, ambil balik pusaka tu, ganti kita punya, settle.
Saya tak nak pakai peguam Ustaz, saya nak buat sendiri. Bagus, pergi buat sendiri. 3 tahun kemudian, dah settle dah bang? Tak settle lagi lah Ustaz, banyak lagi masalah Ustaz. Itulah. Ah, ha. Kan? Ada sebab kenapa orang lantik peguam, nak mempercepatkan masa. Salah satunya untuk membantu, ya, mempercepatkan sedikit masa perbicaraan. Jangan bertangguh lama sangat. Ya, tapi tak apalah, ikut kemampuan masing-masing lah. Tapi segala kos-kos tu boleh diambil daripada harta pusaka si mati. Setakat mana yang kita dah keluarkan modal saja. Jangan ambil lebih. Maksudnya ganti balik. Ya, kena ada orang yang urus takbir. Jangan dibiarkan. Ya, ya kalau dibiarkan bermasalah. Ya, kalau dibiarkan nanti bermasalah. Ya, duit, wang yang kategori status wang yang tidak dituntut. Dia akan jatuh kat situ. Dia akan jatuh kat situ. Ya. Dia akan jatuh dekat kategori wang yang tidak dituntut. Buatlah semakan. Tuan-tuan ni semua mesti ada. Kan? Banyak dah orang buat semakan. Tuan-tuan cuma semak. Ada tak duit tuan-tuan yang tidak dituntut? Saya dah kontak dah Ustaz. Ada Ustaz. Rupanya saya ada lah Ustaz wang yang tidak dituntut. Banyak ke bang? Adalah sikit Ustaz. Berapa? 20 sen. Pasal saya tak tuntut Ustaz. Dulu Ustaz, saya pernah buka akaun ASB. Lepas tu saya tutup. Kan dia tak boleh habiskan baki kan dalam tu kan. Yang sen-sen tu lah kategori wang tidak dituntut. Itu yang 20 sen, 15 sen. Ya. Ya, jangan dibiarkan. Anak lelaki dilebihkan bahagian, ya, dilebihkan berbanding anak perempuan kerana anak lelaki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala melebihkan bahagian anak lelaki. Ada sebab kenapa Allah lebihkan. Sebab orang lelaki ni tanggungjawab dia besar. Kan? Ala Ustaz, saya ada kawan, saya tengok kawan saya tu bini dia yang tanggung dia. Itu biawak hidup. Dibela buat apa? Minta maaf cakap. Ini banyak berlaku tuan-tuan. Makan hasil bini, bahasa orang sekarang. Ini tak patut kahwin patutnya. Tak tahulah macam mana boleh terlepas kahwin. Kan? Banyak kes-kes macam ni memang banyak tuan-tuan. Tuan-tuan nak marah saya, marahlah. Tapi saya dah hadap kes ni dah. Banyak kes ni. Ya, kategori biawak hidup ni banyak. Ya, tak buat apa-apa. Sihat walafiat. Kerja pun tak nak pergi. Kerja pun tak nak cari. Suruh isteri yang kerja kilang. Mati-mati. Tak ada OT, suruh isteri OT. Cukup bulan duit bagi abang. Abang banyak lagi nak bayar ni. Bayar pakai duit kamu lah. Kenapa pula minta duit isteri? Ada isteri tu kerja cleaner je. Hujung bulan bila nak isteri tu nak cocok gaji, nak cocok dekat bank gaji dia, suami ikut. Duduk belakang. Ini realiti tuan-tuan. Keluar je duit, suami pegang dulu duit tu, dirampasnya. Dapat 1,000. Itulah gaji isteri. Dirampasnya, 50 je dia bagi isteri dia. Nah, 50 untuk kau. Yang lebih tu dia buat apa? Dia bukan bayar komitmen. Dia pergi belajar doktor. Dia beli ubat untuk jadi doktor. Isap dadah. Banyak dah isteri ni mengelak. Bila nak gaji je dia kata belum gaji, belum gaji. Akut isteri sampai trauma. Ada isteri tu sampai kena terajang dia. Kena terajang dengan suami dia. Kena maki ada, kena terajang ada. Tak sanggup. Ya. Tak sanggup kena dizalimi oleh suami sendiri. Ini antara kes-kes yang berlaku
Ya, sepatutnya tanggungjawab sebagai seorang suami itu ya adalah untuk membela ataupun melindungi isteri. Ya, seorang tanggungjawab sebagai seorang lelaki itu tak kisahlah sebagai suami ke, sebagai anak lelaki ke, ya, kenapa Allah lebihkan anak lelaki ini? Kerana tanggungjawabnya besar. Ya, besar. Waris yang lebih hampir kepada si mati, ya, anak lelaki ni adalah orang yang paling hampir dengan si mati. Dia utamakan dan menghalang waris yang lebih jauh seperti bapa menghalang datuk, manakala anak lelaki menghalang cucu si mati. Ni dalam bab penghalangan. Ya, anak lelaki si mati ni dia lebih dekat dengan ayah dia. Hubungan dia dekat. Ya, sebab itu anak lelaki ni dia dapat lebih. Anak lelaki ni dia dapat lebih sampai jatuh dia punya bahagian dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebutkan secara spesifik, secara fardu. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahagian anak lelaki ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi anak lelaki itu dia punya bahagian menyamai dua bahagian anak perempuan. Satu anak lelaki bahagian dia dua. Anak perempuan satu bahagian satu. Satu orang satu bahagian. Anak lelaki seorang dua bahagian. Itu je Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala tak sebutkan anak lelaki ni macam waris-waris yang lain. Contoh macam isteri. Tak ada. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nisa, isteri, seorang isteri yang kematian suami, kalau ada anak, ya, Allah Ta'ala berikan kepada isteri ni 1/8. Jelas, 1/8. Kalau tak ada anak, isteri akan dapat 1/4. Ini satu-satu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ni ayat tentang faraid. Surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Satu, spesifik, itu namanya fardu. Kan? Bapa si mati pula Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa yang sama ayat 11. Ya, bapa si mati ni kalau kematian anak, kalau anak dia kahwin, ada isteri dan ada anak. Si mati ada anak, bapa dia pun hidup. Anak hidup, bapa dia pun hidup. Anak pula anak lelaki. So, bapa si mati dapat berapa? Dapat 1/6. 1/6. Allah Ta'ala sebut jelas dalam Quran. 1/6. Ni namanya pembahagian secara fardu. Dia orang terima. Ya, isteri, ibu si mati, bapa si mati, siapa lagi? Adik-beradik si mati tak? Adik-beradik seibu. Ya. Ini semua keadaan-keadaan yang mana ada bahagian fardunya. Tetapi bagi anak lelaki special. Allah Ta'ala tak sebut pecahan tu. Allah Ta'ala sebut anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Itu dipanggil asabah, penghabis baki. Anak lelaki ni, anak lelaki ni dalam bahasa mudah nak fahamnya, dia punya bahagian tu macam mana? Tengoklah pada baki pusaka. Kalau ada baki, dapatlah anak lelaki tu. Kalau tak ada baki, Ustaz, meloponglah dia. Tu je. Anak lelaki tengok keadaan. Tengok keadaan hasil baki. Kerana apa? Harta pusaka ni bila diagihkan, tak boleh terus agihkan pada anak lelaki. Tak. Dia kena agihkan bahagian orang yang dapat secara fardu tadi. Contoh isteri, 1/8. Ibu si mati, kalau hidup waktu anak dia mati, mak tu hidup. Mak tu dapat 1/6 kalau si mati ada anak.
Bagi dulu pada isteri, bagi pada mak si mati. Bapak si mati pun dapat dulu. Kalau si mati ada anak lelaki, dapat 1/6 bagi dia. Mak 1/6, isteri 1/8. Dah. So si mati pula meninggalkan seorang anak lelaki, meninggalkan seorang anak perempuan. So dua orang ni akan habiskan harta bapak dia bersama-sama. Habis adik-beradik macam mana Ustaz? Adik-beradik duduk jauh-jauh, perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan sikit pun tak dapat Ustaz? Tak dapat. Tak dapat. Nah, sikit takkan tak ada Ustaz? Tak ada. Memang dia dua beradik ni akan habiskan harta bapak dia. Anak lelaki ada seorang, anak perempuan. Dua-dua akan habiskan secara asabah. Anak perempuan akan dapat 1 bahagian, anak lelaki habiskan 2 bahagian. Semua sekali. Dah tak ada baki dah. Itu ya. Biasa memang menjadi masalah pada adik-beradik si mati. Hari ini berkaitan dengan pusaka, memang adik-beradik si mati lebih menonjol masalahnya daripada masalah-masalah yang lain. Adik-beradik si mati, mak si mati, bapak si mati pun ada. Biasa bapak ni dia tak ambil pot sangat. Dia buat hal dia je, baca surat khabar, minum kopi, lantaklah situ. Kan? Tapi ada juga dia bapak ni dia bergabung dengan mak si mati, dia jadilah Megazord. Campur pula dengan adik-adik beradik si mati, habis dia serang seorang. Siapa dia? Isteri si mati. Menantu dia serang menantu dia. Anak lelaki dia meninggal dunia, harta banyak, dia nak pegang semua harta anak dia. Dia tak kisahkan si mati tu ada anak lelaki. Sedangkan anak lelaki si mati tu tanggungjawab dia besar. Tapi mak si mati ni tamak, nak kaut semua, geng pula dengan bapak si mati. Kalau mak dah macam tu, patutnya suami kenalah bagi nasihat. Jangan macam ni Jah. Bukan Jah sinilah. Kan, tak baik kita ambil harta cucu kita ni. Abang diam. Ini anak kita yang mati bang. Saya penat melahirkan dia bang. Takkan semua bini dia dapat? Tak ada. Kita pegang semua. Dia nak datang sini. Kita bagi ikut kita je. Hukum dia, kalau bagi tak betul, hukumnya haram. Mak si mati Ustaz, takkan haram. Haram. Haram kenapa? Haram makan harta anak yatim. Tu cucu hang tu. Bapak dia baru mati. Dia perlukan duit sekolah, duit makan, duit baju sekolah, duit buku sekolah, yuran sekolah. Mana nak dapat semua tu kalau bukan daripada pusaka? Kenapa nenek ambil semua mak? Nampak? Anak dia pun boleh bertanya pada mak dia. Kenapa nenek ambil semua harta abah? Kita orang ni tak dapat apa-apa ke mak? Mak dia pun tak boleh nak jawab. Sebab mak dia tak ada geng. Mak mertua tu ada geng. Siapa geng dia? Adik-beradik si mati. Hidup cocok mak dia. Mak ambil semua mak. Mak ambil semua harta abang ni mak. Kan? Jangan biarkan pada kakak ipar. Nanti dia pakai tak apa-apa tak dia belinya. Orang tua ni pun dengarlah cakap bisikan-bisikan syaitan ni. Dan akhirnya memakan harta orang dengan cara salah. Tapi mak mertua saya tu kuat sembahyang Ustaz. Sembahyangnya tidak diterima. Dahi dia lebam-lebam Ustaz. Lebam ke, tak lebam ke. Kau makan harta anak yatim, Nabi dah sebut dalam hadis. Neraka lebih aula bagi dia. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalukum bainakum bil batil. Jelas Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan
harta di kalangan kamu dengan cara salah. Tak kira lah mak si mati ke, bapak si mati ke. Asal makan harta orang dengan salah aja, apa status ibadat kita selama ni? Ada masalah lah ibadat kita, maksudnya ibadat kita ada masalah. Sembahyang kita ada masalah. Sebab Allah juga berjanji dalam Quran, orang yang jaga solat akan terhindar daripada perkara keji dan mungkar. Allah janji dalam Quran. Jadi kalau kita sembahyang masih lagi buat maksiat, maksudnya apa? Sembahyang kita problem. Kita sembahyang, kita mengaji tapi nyaya kat orang. Sembahyang tonggang tonggik, sembahyang sunat tak pernah tinggal, puasa sunat tak pernah tinggal. Bila Allah uji bab harta je, habis semua ibadat tadi. Tamak, nak semua. Ada berlaku kes ni tuan-tuan. Kita orang sedang kendalikan. Salah. Menantu ni datang mengadu. Ustaz, macam mana ni Ustaz? Kenapa mak mertua saya asyik minta duit je ni? Kenapa dia minta duit? Dia nak bahagian faraid dia. Dah ada sijil faraid ke? Dah, saya dah buat dah kat mahkamah syariah. Puan bagi je lah bahagian dia. Tapi Ustaz, saya nak filekan harta sepencarian. Boleh ke saya bagi dulu? Oh, kalau ada harta sepencarian, puan jangan bagi dulu. Itulah masalahnya Ustaz. Dia dah desak-desak dah ni. Rupa-rupanya yang desak bukan mak mertua dia. Yang mendesak adik-beradik si mati melalui ibu mertuanya. Sebab adik-beradik si mati tak ada hak. Sebab si mati ada anak lelaki. Jadi dia gunakan mak dia orang ni untuk ambil. Ini puaka punya adik-beradik ni. Cukup zalim tuan-tuan. Ada ke Ustaz? Tak percaya, jom ikut saya pergi mahkamah. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan ada masa, boleh pergi pejabat pusaka kecil. Tapi pejabat pusaka kecil tak boleh masuklah dewan bicara dia. Yang boleh masuk ahli waris dia. Tak apa. Pergi mahkamah syariah. Tengok. 1001 perangai cukup ada kat mahkamah. So, uruskanlah harta kita elok-elok. Sebab waris kita ni tak tahu, tak ada jaminan mereka ni akan berbaik. Yang kes yang saya cerita ni tadi ni, memang sewaktu arwah suami dia hidup, dia kata, kakak ipar saya Ustaz cukup baik. Kita ada hubungan yang kamcing. Sewaktu arwah suami saya masih hidup. Saya baik dengan dia orang Ustaz. Mak mertua saya tu memang baik Ustaz. Tapi bila meninggal dia suami saya Ustaz, anak-anak saya pun dia orang dah tak tengok dah Ustaz. Neneknya pun dah tak tengok cucunya. Mak-mak saudara tak tengok anak saudara dah. Bukan nak tanya khabar ke apa ke. Tak. Tanya duit. Duit mana duit? Duit bila nak masuk? Kita akan diuji dalam bab harta. Termasuk yang bercakap. Sama lah. Jaga-jagalah tuan-tuan. Kita akan diuji. Waktu itulah climax ataupun kemuncak. Iman kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku uji kamu sedikit dengan harta. Nak tengok kamu ni macam mana. Bagilah pada hak orang yang berhak. Bagi hak dia, bagi. Jangan cuba rebut. Hukum tetap hukum. Allah Ta'ala tak benarkan tu ada sebab. Bukan ada keadaan-keadaan yang adik-beradik akan dapat. Ada keadaannya. Ada keadaannya. Ada. Bukan saya kata adik-beradik ni tak perlu. Sebab adik-beradik ni yang kita belajar sebelum ni dia ahli waris. Adik-beradik seibu sebapa. Adik-beradik perempuan seibu sebapa. Adik-beradik lelaki sebapa. Adik-beradik perempuan sebapa. Anak saudara daripada bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Anak saudara daripada saudara lelaki sebapa sebelah bapa. Ni semua ahli waris. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, dia orang ni semua
terhalang. Dalam faraid tu ada satu bab namanya hijab. Hijab ni halang. Halang sesama ahli waris. Cumanya dalam bab anak lelaki ni, anak lelaki tak boleh halang atuk dia. Bapa kepada bapa dia. Bapa dia mati, atuk dia bapa pada bapa dia masih hidup. Atuk tak boleh halang cucu lelaki tak boleh halang atuk. Itu specialnya. Yang lain anak lelaki semua dia boleh halang. Ya. Ada 5 orang tuan-tuan. Ada 5 orang yang dia tak boleh halang sesama dia orang. Yang pertama, suami isteri. Pasangan. Pasangan pasti akan dapat bahagian tuan-tuan. Pasangan pasti akan dapat bahagian. Tak ada siapa yang boleh menghalang pasangan. Bapa si mati pun tak boleh halang menantu dia. Kan? Si mati wanita ni kematian suami. Ataupun lelaki ni kematian isteri. Suami si mati ni dia pasti akan dapat bahagian. Pasti. Allah jamin. Bukan saya. Allah jamin. Dalam Quran Allah jamin bahagian pusaka pasangan. Tak kisahlah siapa yang mati. Isteri yang mati, suami pasti dapat. Suami mati, isteri pasti dapat bahagian. Kita sebagai bapa mertua yang kematian anak lelaki kita, kena faham hukum ni. Jangan cuba melangkaui hukum ni. Jangan bergebut dengan menantu. Jangan nak bergaduh dengan menantu perempuan kita. Yang meninggal tu anak lelaki saya, Ustaz. Jadi saya sebagai mak dan ayah dia pastilah semuanya milik kami. Banyak cantik. Bukan semua. Saya kata pasti dapat. Tapi bukan semua. Ada Allah bagi. Allah Ta'ala ni maha penyayang, maha pengasih. Betul Allah Ta'ala tetapkan hukum. Bapa si mati ni apa berlaku pun bapa si mati pasti akan dapat. Tengok kepada keadaan. Si mati tu ada anak ke tak ada anak. Kalau ada anak, dapat banyak ni. Kalau tak ada anak, si mati tak ada anak, bapa si mati dapat banyak ni. Cukup. Berapa yang Allah bagi tu cukup. Sebenarnya cukup. Sebab Allah Ta'ala maha bijaksana. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah yang buat hukum tu. Allah lebih mengetahui berbanding kita. Yang tak cukupnya kita. Betul lah hadis Nabi sebut. Manusia ini kalau diberi segunung emas, seperti gunung Uhud, nescaya manusia akan minta lagi sebukit. Sifat manusia memang tak pernah cukup. Ada dalam hadis Nabi. Sahih hadis ni. Perangai manusia, Nabi cerita kepada kita. Sifat tamak manusia ni kalau diberi segunung emas gunung Uhud, sebesar gunung Uhud, nescaya manusia tu akan minta lagi dengan Allah. Minta satu lagi. Ayah-ayah haji, abang-abang yang dah pergi haji, dah pergi umrah ni, dah pernah pergi Jabal Uhud. Tengok berapa besar kan? Tu Nabi bagi simbolik. Manusia ni diberi segunung emas Uhud, sebesar gunung Uhud, nescaya dia akan minta lagi dengan Allah. Nak lagi satu gunung yang ada emas. Nak menggambarkan manusia tak pernah cukup. Sifat manusia. Yang namanya manusia. Dan manusia ni ada banyak kategori. Ada yang mukmin, ada yang muslim, ada yang kafir. Bagi orang muslim, itulah tak pernah cukup. Bagi orang mukmin, ada satu sifat yang diajarkan oleh ulama. Yang itu apa? Qanaah. Rasa cukup. Cukuplah. Berapa orang bagi Alhamdulillah dah Ustaz. Saya ni nak apa lagi Ustaz? Rumah dah ada. Isteri pun dah ada 4. Apa lagi saya nak Ustaz? Kereta pun dah ada Ustaz. Motor pun dah ada Ustaz. Motor yang saya beli tu pun 1000 cc Ustaz. Satu Malaysia dah saya pusing Ustaz. Apa lagi saya nak Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Cukuplah saya dengan surau je. Alhamdulillah lah.
Kan? Baguslah. Saya dah tak perlu dah harta pusaka arwah anak saya tu. Tak apalah. Bagilah pada adik-beradik dia yang lain. Tak apalah. Saya tak nak. Apa lagi yang tinggal, Ustaz? Dah tak ada apa dah, Ustaz. Saya haji pun dah pergi dah. Umrah pun dah pergi dah. Tinggal nah sisa-sisa baki usia ni. Nak habiskan dekat surau masjid je lah, Ustaz. Cukup lah, Ustaz. Saya makan pun dah tak boleh banyak dah. Memang duit banyak, Ustaz. Tapi makan bubur juga. Kenapa? Gigi dah tak ada. Penyakit penuh dalam badan, Ustaz. Jantungnya, kecil manisnya, darah tingginya. Makan pun nak makan kuih, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Lah, bubur jugalah yang saya makan. Dah, duit banyak makan bubur. Dah tak ada apa. Tak apa lah. Qanaah. Cukup. Kan? Bila cukup tu tanda berkat. Nak tahu harta kita berkat ke tak berkat, tengok pada diri kita. Dah cukup ke belum? Apa yang kita ada. Tapi kalau duit dah banyak, itu dah banyak, nak lagi. Kan? Harta almarhum Tan Sri Jamaluddin Jarjis tak selesai-selesai lagi sampai ke hari ini. 2 bilion tuan-tuan, 2 bilion. Berentap menantu dengan mak mertua. Bukan orang luar. Kan? Yang dah tua berkursi roda tu pun nafsu boleh tahan juga. Nak juga. Nak banyak lagi. Allah. 2 bilion. Bukan 2 million. 2 bilion. 2 bilion tuan-tuan. 1 bilion bersamaan dengan 1000 juta. Bukan 100 juta. 1000 juta. Bersamaan dengan 1 bilion. Kalau 2 bilion, 2000 juta. Manalah makhluk ni waktu hidup dia dapat duit banyak ni. Wallahu a'lam. Angka baik je lah tuan-tuan. Kan? Tapi tengok menjadi fitnah. Nampak tak? Betul lah dalam filem P.Ramlee tu sebut. Apa yang cakap? Hidup susah, mati pun susah. Betul? Tak cukup. Bergaduh. Tuan-tuan nak ke waris kita bergaduh macam ni? Yang bergaduh ni mak mertua dengan menantu ni. Yang berentap dekat mahkamah ni bukan orang lain. Bukan adik-beradik si mati. Mak mertua dengan isteri si mati. Dia kalau almarhum ni ada anak lelaki, sebenarnya selesai dah masalah. Kalau ada anak lelaki, saya tak tahulah ada anak lelaki ke tidak. Ada kot. Kalau ada, selesai dah tuan-tuan. Patutnya kalau dah tinggal berdua tu, bagi je lah sama rata. Seorang 1 bilion. Tak habis 7 keturunan makan. Nak pergi gaduh-gaduh buat apa? Tapi tengok Tuhan tu nak uji, nampak? Tak selesai. Ni bukan masalah itu saja. Masyarakat awam macam kita pun banyak juga masalah. Dengan tanah Felda lah, dengan tanah itulah. Tanah tak habis-habis orang kita ni. Tu tak boleh lah, ini tak boleh lah. Macam-macam. Itu sebab tidak diuruskan daripada awal. Baik, kita tengok secara ringkas sikit je. Anak lelaki. Kenapa anak lelaki ni? Hukum faraid menjelaskan anak lelaki mewarisi harta pusaka ibu atau bapa mereka lebih banyak berbanding anak perempuan, iaitu dengan kadar 2:1. Hukum ini wajar memandangkan tanggungjawab yang dipikul oleh anak lelaki dalam urusan keluarga, antaranya yang pertama, anak lelaki ni menanggung nafkah keluarga, iaitu isteri dan anak-anak. Kenapa anak lelaki dapat lebih? Sebab dia ada orang yang dia nak tanggung. Bapak dia mati, dia sebagai anak dapat bahagian pusaka bapak dia banyak daripada kakak dia. Kakak dia perempuan. Yalah. Kakak dia 1 bahagian, dia dapat 2. Kenapa? Sebab dia dah kahwin, dia ada anak, dia ada isteri nak tanggung. Yang kedua, memelihara dan menanggung nafkah ibu bapa yang uzur dan tidak lagi dapat menafkahkan diri mereka sendiri. Bapak dia meninggal, mak dia dah jadi ibu tunggal. So mak dia pun nafkah tu siapa nak tanggung? Mak tu dah tak ada pendapatan. Sebab tu bagi lebih pada anak lelaki supaya anak lelaki menanggung maknya.
Ini tidak, ada satu kes tu anak lelaki dah lah mak dia ibu tunggal, duk kikis lagi duit mak dia. Terbalik terbalik pula. Ya, rupa-rupanya anak dia tu doktor sendirian berhad. Patutlah ya. Bukan duit maknya je dia belasahnya, duit anak saudara pun dia curi. Anak saudara dia perempuan mandi dalam bilik air, tak boleh lepa beg dompet atas almari. Pakciknya masuk bilik, selongkar beg dompetnya. Budak perempuan ni sendiri bagi tahu pada saya ustaz kalau mandi, handphone dengan beg dompet saya masuk bawah bilik air sekali. Dah, kenapa kau? Takut ustaz, pakcik saya ni, saya tengah mandi itulah dia buat kerja. Oh iya ke? Ya, walaupun dah masuk pusat pemulihan beberapa kali, tak pulih-pulih juga perangai. Ya, tu bahaya dadah tuan-tuan. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah min zalik ya Allah. Ya. Yang ketiga, menanggung nafkah adik-beradik perempuan yang belum berkahwin dan yang tidak mampu mempunyai sumber pendapatan sendiri, sekiranya bapa atau datuk tidak ada atau tidak mampu menanggung nafkah mereka. Adik-beradik perempuan yang tak kahwin lagi, siapa nak tanggung nafkah diorang ni? Cumanya dalam konteks kita hari ni, budak-budak orang perempuan ni, hukum dia harus pergi bekerja, tak ada masalah, ada pendapatan sendiri. Itu yang pergi bekerja. Yang tak pergi bekerja, siapa nak menanggung ya? Sebab tu Allah Ta'ala beri kepada anak lelaki lebih. Yang keempat, menjaga dan menanggung nafkah adik-beradik perempuan yang kematian suami sekiranya mereka tidak mempunyai sumber pendapatan sendiri dan sekiranya bapa dan datuk tidak ada atau tidak mampu menanggung nafkah mereka. Nampak tak? Ya, kakak dia janda. Adik-beradik lelaki inilah yang nak kena bantu kakak tu punya ekonomi sikit. Walaupun dia dah kahwin, saya pun ada keluarga juga ustaz. Kakak saya tu janda, dia ada anak. Dia kerja tak? Dia tak kerja, dia jaga mak. Wajarlah kamu bantu dia. Hargai pengorbanan dia jaga mak kamu. Sebenarnya jaga mak kamu tu adalah tanggungjawab kamu anak lelaki, bukan perempuan. Tolong tengok daripada sudut situ sikit. Jangan nak berkira dengan adik-beradik perempuan kita. Kalau ada yang janda, bantu-bantu dia sikit. Tapi dia janda kaya ustaz. Kaya biarkan. Arwah suami dia tinggalkan Velfire sebiji, Lexus sebiji, Porsche sebiji, rumah banglo 3 tingkat, ada lift. Dah, itu kau abaikan je. Silap-silap kita menumpang harta dia pula. Kan, kak minta sikit. Kan? Ya, itu senang tak apalah. Ya. Berubahlah hukum. Kan, tapi ni yang susah, lelaki anak lelaki jugalah. Dan yang terakhir pada pagi ini, bertanggungjawab menafkahkan anak-anak kepada adik-beradik, bertanggungjawab menafkahkan anak-anak kepada adik-beradik lelaki yang meninggal dunia jika bapa dan datuk telah meninggal dunia atau tidak mampu menanggung nafkah mereka. Ya, ni semua, lima-lima ni semua berkaitan dengan nafkah. Nak bagi tahunya, ya, bila kematian seseorang itu, mesti ada orang yang menanggung nafkah orang yang ditinggalkan. Jadi kalau kita rasa kita sendiri tak mampu nak menanggung nafkah adik-beradik perempuan kita, ada harta pusaka tu, bagilah hak dia orang. Sekurang-kurangnya dengan harta tadi, bolehlah bantu mereka meneruskan kehidupan. Bukan semua orang mampu. Saya sendiri pun kita tak mampu. Nak menanggung nafkah diri kita lagi, isteri kita lagi, anak-anak kita lagi nak menanggung janda kakak kita, janda contoh, matian suami, anak-anak dia lagi, anak-anak ramai pula tu. Allah, banyak mulut saya nak suap ni ustaz. Tu tanggungjawab seorang anak lelaki. Wallahu a'lam. Ya, jadi pagi ni sempatlah sampai situ dulu. Minta ampun, minta maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara. Ya, apapun secara kesimpulannya, ya, apapun secara kesimpulannya, ya, bila masuk bab pusaka ni, yang pertama, kalau dah bahagikan pembahagiannya, serahkanlah bahagian tu pada orang-orang yang berhak terima. Janganlah cuba kita nak merampas,
nak menzalimi hak orang. Walaupun orang tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Harta pusaka ni tuan-tuan, kalau tanah seinci kita tak bagi pada orang yang berhak, azabnya akan dapat dekat dunia. 10 sen, 5 sen kita makan harta orang dengan cara salah, sempit rezeki kita dekat dunia. Allah akan bagi cash dekat dunia. Tu makan harta pusaka. Boleh jadi gila. Ada yang gila tuan-tuan. Gila pun ada. Si gila ni waktu dia sihat, dia makan harta pusaka dengan cara salah. Allah bagi azab gila. Jangan zalimi cucu kita. Jangan zalimi menantu kita. Kalau dia berhak, kalau isteri kita berlebih-lebih, nasihatkan isteri kita. Udahlah. Kita ni dah kubur, dah melambai-lambai panggil dah. Nak rebut apa lagi? Dah dibaginya kita 1/6. Kita ambil lah. Itu hak kita. Yang lebih tu jangan cuba-cuba nak rampas. Biarlah dia dengan anak-anak dia habiskan pusaka arwah suami dia. Sepatutnya begitulah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, jadi saya tangguhkan kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. InsyaAllah panjang umur jumpa lagi.